nanti insyaallah takbir yang kita baca pada pagi Syawal yang lepas dapat kita tunaikan. Ikrar kita pada Allah setahun 2 kali, yang panggil takbir mursal dan takbir muqayyad. Ya, takbir mursal semalam inilah terbuka ya daripada azan maghrib masuknya takbir ya sampailah takbir sembahyang raya bagi mereka yang sembahyang raya. Bagi mereka yang tak sembahyang raya sebab dia haid dan sebagainya ataupun uzur kat rumah tak sembahyang raya, terus bertakbir sampai waktu zuhur untuk misalkan Allah Subhanahu wa taala ya. Takbir senang tapi nak tunaikan itulah yang payah. Perlukan hati yang cukup clear untuk kita amalkan takbir yang kita baca janji pada Allah lah. Takbir ni macam-macam kan. Irama takbir ada irama yang sedih, ada irama yang gembira, ada irama yang ditunggu-tunggu, ada irama yang orang benci. Kan? Takbir yang ditunggu-tunggu, irama yang tunggu-tunggu macam mana? Iramanya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu irama yang ditunggu-tunggu bagi mereka yang nak buka puasa. Tunggu-tunggu dengarnya. Tak azan lagi. Ditunggu-tunggu. Irama itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu irama itu. Irama yang ditunggu-tunggu. Ada irama yang sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar air mata. Cur. Deh. Terutamanya bagi mereka yang tak balik kampung lah. Deh. Bukan nak sedih nak Ramadan tinggalkan kita. Rasa sedih tu sebab tak balik kampung. Bukan sebab Ramadan tinggalkan kita, bukan. Jarang kita peroleh lah nangis sebab Ramadan tinggal tu payah nak dapat. Aku yang cakap pun tak dapat. Tujuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar air mata. Kenapa kau nangis kak? Walah Ustaz, suami aku melampau lah Ustaz. Dah 3 tahun aku tak balik kampung. Macam-macam alasan Ustaz bagi balik mamak dia aja. Tu irama yang orang sedih. Yang kedua orang yang apalah ketinggalan mati suami kan, dia nangis takbir. Irama itulah dia nangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia nangis sebab apa? Sebab mati suami pada tahun yang sama. Tahun yang kedua tak nangis dah. Tahun pertama tu saja. Tahun kedua besok dia takbir tak nangis lagi dah lupa dah. Tahun pertama kenapa kak sedih lah Ustaz, tahun lepas saya beraya bersama dengan suami Ustaz, kurang seminggu nak raya meninggal dunia Ustaz, suami ke aksiden kat depan Sempang sana. Kahwin lagi lah besok habis edah kan. Contoh gitulah deh irama yang sedih ya. Ada irama yang orang benci. Mana irama orang benci? Nak balik kampung Kak Bas takbir. Cubalah. Kalau takbir sembahyang orang boleh jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia akan jawab sama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia akan jawab sama. Ya. Takbir raya boleh jawab sama. Boleh jawab sama. Mamang kat belakang tu dia jawab sama. Tapi takbir yang ketiga tadi tu payah nak sama. Takbir. Cubalah. Langsung tak jawab seorang pun. Tengok. Itu berapa yang jawab. Allahu Akbar. Berapa orang? Orang marah. Orang tak suka. Kalau marah dia kafir. Tentang takbir tersebut. Takbir itu membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Agar kita nak menangis je nak. Menunggu-nunggu pun enak ya. Jangan termasuk orang yang takbir. Orang takbir kita membenci sudahlah ya. Takbir tak apa, tapi jangan sampai membenci. Pasti itu perkarawatan hati yang bersih. Apa makna takbir? Takbir itu ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya. Dan sembahyang kita pun takbir. Ada takbir intiqalat, ada takbiratul ihram ya. Dah engsap tangan kepada Allah. Allah, aku engsap dengan Allah yang Maha Besar. Ya, besar-besar apanya Allah tu mat?
besar kekuasaan dia, besar kekuasaan dia, besar kehebatan dia. Itu mana besar tu lah. Sebab tu kalau baca Akbar Allah, dia tak sah. Mesti Allahu Akbar. Dia tak boleh Akbarullah, tak boleh, tidak sah. Sama ada azan sembahyang, azan nak panggil orang sembahyang, azan takbir raya, azan apa saja, asal punya takbir terbalik, maka tidak sah. Ya, pasal mana tersirat. Ya, Allahu Akbar dengan Akbarullah. Allah Maha Besar, kekuasaan dia lah. Kalau besarnya Allah itu sifat wujud. Ini kekuasaan dia, kehebatan dia itulah. Nak yakin kita insaf Allah tu Maha Besar, macam mana yakin tu? Kalau kami di Mekah, jamaah sajalah. Kalau saya hantar pergi haji ke, Ustaz hantar pergi Jabal Nur Ustaz, nak tengok keagungan Allah, nak lihat besarnya Allah, pergilah Jabal Nur sana, Bukit Cahaya namanya, ya Gua Hira. Ya, saya akan bawa jamaah saya siang lah, saya jarang bawa malam, pasal tak nampak kehebatan Allah. Kalau malam digelap, cuma nampak lampu-lampu je sekitar Mekah tu lah. Tapi kalau siang nampak jelas kehebatan Allah tu lah. Kebesaran Allah nampak dengan mata, nur cahaya masuk dalam hati kita. Naik sekarang dari tangga dah senang naik. Dulu tak ada ke bukit, sekarang dah dari tangga dah dibuat. Atas tu naik dah. Sampai atas bukit sana, Jabal Nur, ya, Bukit Cahaya, untuk menerangi kita punya hati agar akidah kita mantap yang Allah tu maha besar sifatnya. Sebab tu azan Allahu Akbar dulu sebelum mengucap syahadah. Kalau terbalik syahadah dulu baru akbar azan, maka tidak sah azan tersebut. Kan? Syarat azan apa? Syarat azan. Dalam solat syarat azan apa, Bilal? Syarat azan tertib. Itu syarat azan. Mesti Allah Akbar dulu, baru asyhadu alla. Hayalah solah dulu, baru falah. 7 kalimah tu 2 syariat. As-solah dan al-falah. Itu ayat syariat. Baki daripadanya ayat akidah, ayat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu. Ya. Sebab tu naik Jabal Nur sana, tengok pergi depan sana. Tengok pencipta. Gunung Ganang ke depan bukit Jabal Nur tu dah, tengok sana. Sampai geleng kepala. Saya galakkan jamaah saya, geleng kepala, geleng kepala, geleng kepala. Bayangkan dalam hati kita, rasakan hati kita sungguh-sungguh bahawa cipta bukit Gukau depan tu sifatnya maha agung, maha besar kekuasaan dia. Sampai geleng kepala, tengok, rasakan hati masing-masing. Adakah nur cahaya? Masing-masing ikut saya lah rasakan itu. Subhanallah, hebatnya pencipta gunung-gunung kat depan tu. Subhanallah. Dengan ilmu yakin, kemudian masuk ainul yakin. Ya. Dengan pandangan yang yakin, Allah tu sifatnya maha besar, supaya jawab azan nanti tidak sia-sia, tidak kosong. Ada nur dalam hati kita untuk tarbiyah ruh namanya, tarbiyah kolbu, yang dia akan balik besok. Ruh tu punya cahaya yang menderang-menderang di hadapan Allah Subhanahu wa taala lah. Tengok hebatnya penciptanya. Kan? Dengan ilmu yakin, ilmu dah belajar dia yakin tengok gunung tu, maka ainul yakin, matanya pun yakin tentang kehebatan Allah. Maka masuklah dalam hatinya hakul yakin. Dia yakin tu hak masuk dalam hati kita, tasdik bi qalbi, maka mulutnya pun sambung, asyhadu an la ilaha illallah. Aku saksi tiada Tuhan yang bakal sembah melainkan Allah. Allah mana, mat? Allah yang bak gunung tu. Ya. Ya. Aku cakap dengar tak ni? Dengar. Untuk namanya pun Jabal Nur, Bukit Cahaya. Itu sifat Allah. Yang kita azan kita lawangkan itulah yang sama. Imam dengan Bilalnya dengan si makmum disuruh sama,
kecuali diajak untuk kemajuan, melemahkan diri pada Allah. Hayya 'alal falah, jawablah la haula wala quwata illa billah. Jawablah, dia tak boleh hayya 'alal falah juga, tak boleh. Nah, kalau jawab macam itu tidak sah. Si makmum tu tidak dapat ganjaran. Pasal dua kalimat itu kita suruh melemahkan diri kita kepada Zat yang Maha Agung. Nah, sebab itu tanpa bantuan Allah kita takkan maju. Tak ada bantuan Allah kita takkan boleh solat. Sebab itu hayalah sebab kata kita tadi apa tu sembahyang kita ini kerana Allah. Karena Allah lah aku boleh sembahyang. Karena Allah lah aku boleh berjalan. Aku tak boleh berjalan melainkan la haula wala quwata illa billah. Aku tak boleh sembahyang, la haula wala quwata illa billah, melainkan Allah beri kekuatan untuk kita sembahyang. Kita datang ke surau ini, istiqamah datang ni. Dengan kuasa kita tak. Allah pilih kita ni untuk datang. Terus istiqamah datang ke masjid kita ni lah. Sebab tu kita sembahyang kerana Allah. Kalau kerana yang lain ni syirik kepada Allah. Kerana manusia kita boleh sembahyang ni syirik kepada Allah. Kita boleh makan sebab manusia syirik kepada Allah. Kita boleh berjalan sebab kerana Allah, kerana manusia syirik kepada Allah. Kita boleh berjalan sebab kerana Allah. Kan? Kan? Kau tak percaya aku cakap ni. Kita boleh nelan makanan ni kerana Allah Ta'ala. Yang tanpa seorang pun bantu mengajar kita untuk telan makanan. Ada orang yang ajar telan makanan? Ada? Ada? Tak ada seorang pun yang ngajar. Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya itulah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu sifat Allah. Sifatnya maha besar. Tengok gunung gadang di hadapan kita itulah ya. La yufakiru fi zatillah. Kamu yang kaji zat Allah. Pasal Allah itu bukan zat. Allah bukan sifat. Allah bukan asma. Allah bukan af'al. Bukan. Apa yang kamu rasakan hati kamu itu bukan Allah. Apa yang pandang itu bukan Allah. Apa yang kamu sebut itu bukan Allah. Ya, laisa kamislihi syai'un. Nah, kenapa ketulah bukit buka hadapan kita ni. Baru baca lepas takbir, baru janji pada Allah. Qul inna solati wa nusuki. Dah insaf pada Allah, aku insaf dengan Allah yang maha besar. 7 kali lepas takbir ihram pada sembahyang Aidil Fitri. Dah bersih hati, dapat insaf dengan Allah 7 kali. Lambangkan dengan tangan. Kalau sambung ayat depan. Kalau tak sambung ayat depan, jangan angkat tangan. Batal sembahyang. Takbir raya, kalau nak angkat tangan, dia kena selangi kan. Selangi dengan tasbih kan. Kalau tak nak sangat takbir, boleh. Takbir terus 7 kali. Pertama saja angkat tangan. Allahu Akbar. Okey, terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tapi jangan angkat tangan lah. Kalau angkat tangan ini batal. Jangan bilang Allahu Akbar. Jangan batal nanti. Jangan angkat tangan. Kalau nak angkat tangan selangilah. Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah, begitu kan cara takbir yang kita sembahyang itulah. Kau tak angguk aku cakap ni. Kalau percaya dia angguk itu. Itu senang hati saya kalau melongo tengok acung tak puas hati macam aku salah pula. Nantinya. Takkan anak takkan antum semua. Jabat agama begitu toliah saya bukan untuk nyesakkan orang. Memang banyak orang yang nyesakkan orang, tapi tak ada toliah. Kebanyakan ada toliah, dia biasanya tidak nyesakkan orang. Kalau nyesakkan orang, tarik balik toliah tu. Banyak ustaz yang nyesakkan orang, walaupun ada toliah, tarik balik oleh jais. Tak dibenarkan ngajak ke masjid kalau toliah tak ada. Contoh gitulah. Misal, yang sab dengar 7 kali itu. Aku tengah sembahyang tahun lepas tu ada seorang itu imam lupa takbir.
Allah, dia bagi taklimat dulu. Nanti lepas takbir ihram, tambung ya 7 kali, hukumnya sunat kata imam tuh. Kalau aku lebih ikut lebih, kalau kurang ikut kurang. Kan? Paham semua? Nanti yang kedua tambah 5 kali, lepas qiyam. Ya, kalau aku lebih ikut lebih, kalau kurang ikut kurang. Paham semua makmum? Paham. Mudahkan, boleh. As-salatu jamiah. Allahu akbar. Imamnya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya kata makmum, kata 7 kali. Kata, Subhanallah. Kata si makmum tegur imam tu lah. Imam pun terus Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Subhanallah. Kata makmum. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai situ, Jang Jung Son pula takbir. Allahu akbar. Subhanallah. Imamnya gostan balik. Yang ujung sana bukan nyampaikan mak imam, yang ujung sana takbir. Takbir. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Imamnya patah balik sampai siratal ladzi tadi tuh. Lepas raya-raya korban masa itu, masa lembu tu, yang tukang lapar tu cakap saya, Ustaz, tadi imamnya macam mana pagi tadi? Kenapa? Dia bagi taklimat, kenapa dia lupa? Dia bohong lupa macam mana sih? Bohong lupa ni bukan boleh diada-adakan. Lupa ni bagus. Hadiah Allah. Pasal kalau lupa semua tak dikira oleh Allah. Tak catat pada malaikat pun kalau lupa. Ya, lupa sembahyang, tak dosa, tak dosa. Tengok sembahyang pukul 7 malam, pukul 10 maghrib. Aku tak ambil asar tadi. Tak ada apa. Qada aja, tak dosa. Pasal lupa. Makan Ramadan pun tak batal puasa kalau lupa. Jima pun tak kena kafarah. Tak jangan babak lupa. Nanti babak lupa pula. Ini kalau lupa. Lupa macam mana dah lupa. Biarlah kan imam kata kalau lebih kau lebih, kalau kurang kau kurang. Kan imam beritahu tadi. Yang kau sibuk kenapa? Yang kau takbir tu kenapa? Ustaz, Subhanallah tak paham, takbir dia paham. Yalah takbir dia paham, tapi kau batal lah. Batal ya Ustaz? Tak batal ke? Tersembayang, tengah sembayang, takbir, tak batal? Batal. Yang tak batal, Allahu Akbar. Kalau takbir batal. Macam Kak Endon tu ngaji dengan guru tapi tak tamat ngaji tu. Kata guru sembayang tarawih ke sembayang fardu ke mesti baca Fatihah. Kalau tak baca Fatihah maka tidak sah. Dah ngaji tang itu saja, lain tak datang. Itu jadi imam pula tu. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Sebab tu dia laju. Itu lain daripada yang nampak Tuhan tu, yang telefon Tuhan tu lain, yang raya dulu tu lain, tu tak masuk. Itu tak masuk tu kat Indonesia tu. Macam-macam ajaran ada. Ngaji tak tamat, kata guru, sembahyang tarawih ke sembahyang fardu ke, mesti baca Fatihah. Kalau tak baca Fatihah tidak sah sembahyang. Dia pun ingatlah dibacalah. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Gitu. Pasal tak baca Fatihah maka tak sah. Salah paham. Ya. Kalau baca Fatihah kat sini dia batal. Betul? Iya kan? Kalau kat sini imam Allahu Akbar Al-Fatihah. Batal imam tu batal. Kau tak percaya? Begitu juga takbir tadi batal. Insaf tu juga. Aku insaf dengan Allah yang besar. Jangan tengok gunung, tengok tangan kita ni. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang buat kamu dan segala pergerakan yang ada pada kamu. Mana gerak kita ni Allah punya, bukan kita punya. Kita tak boleh bergerak, kalau stroke habis. Tak boleh gerak, doktor pun tak boleh barat dah. Allah saja. Aku insaf dengan Allah yang maha besar. Baru janji, kul inna solati wa nusuki, sembahyangku, hidupku, matiku akan ikut aturan Allah ya, yang maha besar, yang terkandung dalam Al-Quranul Karim yang saya baca itulah di bulan Ramadan. Ya, khairukum man ta'allama al-Quran,
Sebaik-baik kamu ni orang yang belajar Quran wa 'allamahu dan mengamalkan, mengajar orang dan mengamalkan apa yang ada terkandung dalam itulah. Itu dah semua siap dilanja oleh Allah dalam Quran sana. Ya, dibagi oleh para ulama 3 kumpulan besar, akidah, syariah dan akhlak. Senang untuk kita kaji kan sekata macam dulu. Dan masyarakat pun dulu tak ada terjemah Quran ni, tak ada. Sekarang dah ada, senang ya tak. Atau maknanya tafsir pun dah ada, terang, senang. Ya, macam-macam gaya nak baca Quran tu ada. Yang dengung tak dengung, yang panjang tak panjang, ada dia punya tanda-tanda biru, kuning, senang untuk kita belajar Quran tu lah. Khairukum man ta'allamal Quran, sebaik kamu tu orang yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya, kemudian mengamalkannya. Oh, itu yang paling best lah. Tapi mengajar fardu kifayah, belajar bacanya sunat-sunat, sunat khairul muakkad, mengamalkannya fardu ain. Quran itulah. Yang kita insaf pada Allah, ibadahnya ikut Allah, aku insaf dengan Allah, muamalah insaf dengan Allah, munakah insaf pada Allah, jenayah juga insaf pada Allah. Ya, tapi jenayah tak insaf semua. Jenayah ni pasal dia Allah amalkan kepada tertentu. Kalau sembahyang amalan individu, kalau masyarakat perniagaan masyarakat, nikah kahwin masyarakat, jenayah pegang masyarakat di negara. Alamatkan pada negara untuk laksana tu, untuk jaga makosid dia tu. Quran tu lah. Ya. Faham aku cakap ni? Faham aku cakap ni? Quran 30 juzuk tu dibagi 3 ilmu besar. Pertama akidah, tauhid. Yang kedua syariah. Ya, yang ketiga akhlak. Tu simpulan 3 juzuk tu dibagi pada 3 kumpulan yang besar. Ya, kemudian syariah terbagi pada 4, al-ibadah, al-muamalah, al-munakahah, al-jinayah. Ya, al-ibadah sembahyang, puasa, zakat, haji pada individu. Semua tak buat kita boleh buat seorang. Tak perlukan masyarakat. Tak perlukan. Tak nak puasa 6 semua, kita puasa seorang boleh sah. Ya. Ada ibadah yang perlu masyarakat. Perniagaan, bidang muamalah. Mesti ada insurance, stamp bank, itu muamalah, mudharabah, murabahah, itu muamalah namanya. Perlukan masyarakat. Ada yang jual, ada yang beli, mana gitulah. Dia tak boleh jual pisang sendiri, beli sendiri mana boleh. Dia perlu ke masyarakat untuk beli benda tu, kan gitu. Menjaga daging tepi jalan tu takkan sebilang siapa beli perlukan masyarakat untuk beli, kan gitu. Kan ibadah tu. Kan ibadah. Jual daging itu kan ibadah dalam syariat, kan gitu. Meniaga itu ibadah, kan. Kok tak percaya aku cakap ni? Inilah Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia baik, akhirat juga baik. Dengan ikut syariat tu lah. Meniaga tu dapat pahala kalau ikut syariat. Banyak orang dapat meniaga yang jujur, dapat naungan aras di antaranya tu. Meniaga yang jujur dapat naungan aras akhirat besok. Pasal kalau ikut Quran tu. Tak contoh, jangan campur daging yang ya, beras yang beras yang tempatan dengan beras yang import, jangan campur. Itu dicampur juga, nak untung banyak. Besok akhirat sana besok tu, dapat seksa daripada Allah. Beras tempatan hilang ke mana entah, beras import pula mahal harganya, RM20 5 kilo. Walah, macam mana sih? Itu pun tak tahu mana yang tak sama barang sama di pinuknya sama macam mana. Tapi masyarakat nikah kahwin, perlukan masyarakat. Yang saya sebut dulu, Nabi Adam cuma 6 orang saja pun perlukan ada aturan dah. Datuk kita Nabi Allah Adam cuma 6 orang kat dunia ni, Adam dan Hawa, kemudian Aklimah dan Labuda, Qabil dan Habil. Cuma 6 orang saja pun ada aturan nak kahwin tu, perlukan masyarakat. Cuma Nabi Adam punya aturan boleh kahwin adik-beradik, pasal orang tak ada. Cuma Aklimah tu kahwin dengan siapa? Saya tak baca sirah dia. Antum baca tak sirah dia? Labuda kahwin Aklimah. Kan Habil dibunuh dengan abangnya. Kan, dengan Qabil kan. Pasal berebut isi itulah. Pasal Qabil nak kahwin dengan Aklimah tak kasih oleh bapaknya.
ya Qabil, engkau dengan Aklimah satu kandungan, engkau tak ada kawin dengan dia, engkau kawin dengan Labuda, pasal Labuda itu kembar Habil, kan gitu. Ada aturan tuh gitu, dia tak boleh, gitu tak boleh, terselang gitu, kawin tuh aturan Nabi Adam tuh. Nah, nah, Qabil tak nak kawin dengan Labuda, kenapa tak nak? Tahu sebab? Sebab sampai sekarang pun kita nak, kalau tak menepati, apa dia sebab? Sebab jawabnya Qabil tak kawin dengan Labuda dia tak nak, pasal Labuda tak cantik. Pasal laki-laki yang kurang handsome akan jodoh perempuan yang kurang cantik. Laki-laki yang baik akan dikawin dengan perempuan yang baik. Kalau laki-laki yang jahat, Allah akan jodohkan dengan yang jahat, kan gitu. Sebab tu orang yang cantik, dia kawin dengan yang cantik. Nah, Habil dengan Qabil, siapa handsome? Habil handsome. Labuda dengan Aklimah, siapa yang cantik? Aklimah cantik. Kenapa kok Aklimah cantik? Pasal namanya mempengaruhi Aklimah, namanya pun Aklimah. Sebab tu nama kita ni, jangan bagi nama anak yang tak baik, anaknya kurang handsome. Nah, macam saya Husaini, okey lah, handsome sikit lah. Tapi jangan panggil Kusaini, jangan. Jangan Muhammad Kusaini, salah. Jangan huruf K depan tu. Dia huruf H, bukan huruf Qop. Kalau Qop dia Kusaini, kalau H dia Husaini. Dia main maknanya. Kalau saya Ustaz Muhammad Kusaini, aku tak jawab, diam aja. Sombong-sombong lah. Pasal salah mana? Husaini. Marhaban jadal Husaini. Tengok tak? Okey lah. Ini namanya kekontring sentot. Apa nama macam itu tu? Mentang-mentang lahir hari Rabu, buat Rabu. Mentang lahir Kamis, buat Kamis. Orang dulu nama tak ada. Datang endun ke sini, buka kebun, kawin, dapat anak. Dan nama-nama tak ada. Pagi-pagi lahir bayi pula pagi. Nama apa ni, hari apa ni pula ya. Pula malam ya, antara malam hingga 1 pagi. Nama siapa tengah-tengah ni pula ada ayam bunyi. Sampai dari lahir tu bagi nama Dikun, ayam jantan. Ibu kalau namanya Umi Kalsum, cantik orang tu. Fatimah, ada lagu Oh Fatimah, gadis ayu, kan gitu namanya tu. Oh tengok tu. Ini namanya Kartut, kunyil, ya tak cantik. Sebagai nama yang cantik, orang cantik. Umi Kalsum, Fatimah, Zainab, gitu. Tidak, bapaknya bagus nama Samsudin, bapak namanya bagus dah. Maknya pun Syarifah, dah cantik dah. Bagi anak cantum bapak dengan mak namanya Sampah. Syarifah maknya, Samsudin bapaknya. Samsudin dengan Syarifah dicampur jadi Sampah. Oh, tak cantik. Contoh. Itu sebab dah ada aturan dah. Tapi boleh laksanakan pada masyarakat. Kita nikah tak daftar ke jata agama, sah nikah tu. Itu untuk tabiran dunia saja. Cukup marhalah, tak payah wali pun boleh. Nikah kat Perlis tak payah wali, sah. Nak nikah 2, tak payah wali ikut saya. Nak. Iyalah. Pegawai itu kawan saya kat Perlis tu, yang tukang urusan tu, kawan saya. Kalau nak kahwin 2, jumpa saya. Ya, tak nak pergi nikah wakil saya, boleh, sah. Orangnya kat rumah aja, tak pakai sampin, tak payah, rumah aja. Tak tu dapat isteri dah. Sah. Itu takbir jabatan tu sebagai untuk urusan dunia saja, bukan syarat rukun nikah pun. Betul? Ada ke? Rukun nikah yang ke-6, wajib daftar jata agama. Ada? Tak ada lah tersebut kitab mana pun. Contoh, mana tak perlu negara boleh kita buat nikah kahwin ni. Meniaga tak payah negara boleh buat, tak merdeka pun tak apa. Tapi babul cinayah, dia tak boleh.
Dia perlukan negara, makosid dia tu. Ya, pemeliharaan orang tak sembahyang, ada undang-undang dia. Tanah pakai tudung, ada undang-undang dia. Ya, yang saya pergi Aceh semalam, Aceh tu laksana undang-undang tersebut. Ke Aceh, orang zina di rotan, di Aceh laksana hukum tu. Pemerintah yang laksanakan tu. Itu kewajipan dia, Allah menakan pada dia, bukan pada bapak tak boleh. Bapak isap dadah, boleh kita masuk bilik setahun, kunci boleh? Boleh ke? Anak kita isap dadah, anak kita tangkap dia masuk bilik dikunci setahun bagi makan dalam tu, boleh ke? Tak boleh, zalim. Masuk pusat serenti setahun, tak zalim. Contoh gitu, pasal dia yang tangkap, bukan kita yang tangkap. Itu tugas dia. Tak sembahyang, ada undang-undang dia. Tak pakai tudung, ada undang-undang dia. Pasal puasa ni yang payah jaga mata, ialah jaga anggota kita mata. Mata nak jaga payah. Kat pasal Ramadan banyak orang buka aurat. Sebab tu kita puasa bertahun-tahun, namun tak kembali pada bersih. Pasal mata tak jaga. Pasal laki tua macam mana suka pandang perempuan. Itu yang tua. Aku belum tua lagi. Aku baru jalan 74 tahun, belum tua lagi saya ni. Kalau tua aku tak boleh naik motor besar, ya tak? Aku tak tua lagi. Aku muda, kawan sejang kebun ni. Banyak geng-geng saya motor besar tu. Ya tak? Tapi tak laju lah, 18 itulah. 16, tak laju lah. Kalau jatuh memang pindah alam terus lah. Kalau jatuh pindah alam punya lah. Syahid mati kan? Ikut saya naik motor. Ini mati syahid. Tak nak mati syahid. Bodoh, syahid. Walaupun tak sembahyang, syahid dia. Contoh. Walaupun tak sembahyang, kalau eksiden motor dia syahid. Sebab tu kalau anak kita eksiden motor tak sembahyang tu, bapak sujud syukur. Mak, anak bapak eksiden kat mana kat Sempang tu meninggal kat tempat kejadian. Allahu Akbar, sujud syukur. Terima kasih pada Allah, walaupun jahat kau syahid. Gitu. Boleh. Kalau dibakar motornya kena ganti yang bakar tu. Kalau bapak datang marah dibakar motor yang langgar tu, bapak kena ganti motor tu. Pasal langgar motor bukan undang-undang Islam, bukan bakar. Kan gitu contoh. Contohnya gitu. Maknanya boleh kita buat lah. Ada benda yang boleh buat, ada benda yang tak boleh buat. Sebab tu di Aceh selama nak pasal semut, rapat-rapat pakai yang dia. Sini ialah payah tau ya. Pasal laki tua ni suka pandang perempuan. Lain perempuan tua tak suka pandang laki-laki, dia suka pandang emas, dia lain. Pandang emas tak hilang pahala puasa, pandang perempuan. Jarang dah kita pandang perempuan, aku puasa, aku tak yakin tengok antum ni, aku tak yakin. Tak yakin. Boleh? Pandang perempuan, aku puasa, boleh ke? Tengok muka aku tak yakin. Tak yakin. Kalau cakap perempuan kok senyum, dia sehat. Tengok senyum semua, sehat. Kalau tak senyum, tak lama dia mati. Tak jumpa raya haji. Tak percaya buktikan, aku cakap tak senyum. Jumpa tak orang tu raya haji? Tak jumpa. Tengok semua senyum muka tu. Walaupun sembahyang duduk, senyum dia. Tengok pasal dia suka. Senyum ni lambang suka kan gitu. Kan? Masam ni lambang tak suka. Masam ni sifat setan. Sebab tu orang ngaji kalau dia masam, dia ngantuk cepat. Kalau senyum tak ngantuk. Macam tu senyum kan, tak ngantuk. Dia tak senyum benar-benar. Senyum tak ngantuk dia. Sebab tu kalau tak senyum, buat senyum sebab jangan ngantuk. Tapi kalau serius nanti tinggal ditunduk setan masuk. Sambung lagi ceramah, dah 7 lebih ceramah lagi. Saya ceramah memang tahan lah 3 jam, saya tahan antumnya dengar ni. Sambung lagi, dah suruk dah, sambung lagi. Setan punya kecil. Dengar ya, itu ada ibadah individu, ibadah masyarakat, ibadah negara. Allah makan pada dia untuk jagalah. Anas ala dinu mulukihim. Manusia kan ikut agama ketua dia. Kalau ketua jaga agama tu, yang bawah semua akan jaga agama. Gitulah. Kalau atas tak jaga agama, maka bawah semua takkan jaga agama. Pasal manusia kan ikut dia. Apa yang seboleh ketua, kita kan ikut. Dulu mula-mula dulu dengan zaman-zaman Mahathir ke, wawasan 20-20. Semua cakap 20-20. Kemudian tukar Badawi. Tukar apa masa tu? Tukar apa? Masa Badawi
Islam hadori. Nah, betul. Betul nih. Oh, semua cakap Islam hadori. Kemudian menghadir balik ya. Kan? Najib. Najib apa? Hah? Satu Malaysia. Oh, satu Malaysia. Semua cakap satu Malaysia. Sekarang ni Anwar. Dia kata apa? Islam Madani. Oh, semua Madani. Asing-asing cakap bukan Madani Ustaz, Medeni pula dah. Yang langsung jung-jung tu lah. Adanya setengah tu gitu. Aku tak suruh, aku tak cakap. Yang cakap dia orang tu lah. Kalau jumpa saya, Ustaz bukan Madani lah Ustaz. Apa dia Medeni? Mau dah pergi aku. Oh, kau pandai juga kau ngobah lah tu. Madani dengan Medeni. Medeni bahasa Arab. Madani bahasa Arab. Medeni bahasa Jawa. Yang Jawa dia faham, yang Melayu tak faham. Banyak Jawa ni bila Jawa dia faham lah. Yang tak Jawa dia tak faham. Itu pula semua cakap kita. Bisa kalau ditukar, mak tukar lain. Pasal Nabi kata gitu, Anas ala dinu muluku. Manusia akan ikut agama ketuanya. Apa yang agama ketua cakap dia akan ikut di bawah tu. Betul tak betul lantak lah ya. Kan dari hadari semua cakap walaupun salah cakap tu. Aku pun ikut cakap juga walaupun salah. Salah ya betul hadarah Islam. Gitu yang betul segi nahunya tu. Ini bahasanya betul hadarah Islam, bukan Islam hadari bukan. Islam maju ikut Islam. Gitu bukan Islam ikut maju, tak boleh. Joget ikut Islam. Gitu bukan Islam ikut joget bukan. Kalau Islam hadori, Islam ikut joget, gitu salah. Yang betul joget ikut Islam, gitu. Yeah. Kamu nak joget ikut Islam, Islam dah ajar nak joget, joget dengan si kita, joget apa sekarang rumah joget, nyanyi ikut Islam, nak nyanyi ikut Islam. Wahai kanda, sebaik istri dipandang suaminya menghiburkan. Wahai kanda, duhai sayang. Ya Allah, 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 Allah. Hiburkan hati, janganlah kanda berduka. Wahai Dinda. Seronok dapat pahala pula tu. Jangan pakai baju sih kita tu. Al-baiti al-jannati, rumahku surgaku. Nanti balik buat ibu, kalau tak terbiat tapilah, aku tak suruh. Wallahu a'lam. Jumpa lagi akan datang nanti sambung tajuk yang lain pula sambung kitab ni, tutup dengan tabi kafarah dan suratul subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal as innal insana lafi khusr innal ladzina tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuh hari baik dan baik ini saya beri kesempatan lah, saya minta maaf dan kepada semua yang hadir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.